So, pada hari ini saya akan membentangkan topik sejarah perkembangan pendidikan di zaman Rasulullah hingga ke zaman Turki Utsmaniyah. Nama saya Aziz bin Usri dan sahabat saya Ajwad bin Muhammad Nasir akan membentangkan mengenai perkembangan pendidikan di zaman Rasulullah. Okey, sebelum kita kena tahu sejarah ilmu yang pertama. Sejarah ilmu yang pertama adalah pada hari tersebut, Nabi keluar untuk berkhaluat dengan Allah. Setibanya di Gua Hira, tiba-tiba ada satu cahaya, iaitu Malaikat Jibril, yang berkata, bacalah. Nabi menjawab, aku tidak tahu. Maka di situ muncullah ilmu yang pertama yang diajar oleh Jibril AS kepada Nabi Muhammad, iaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang membuat makna, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar. Dengan perantaraan kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi inilah sejarah ilmu pertama yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. So, seperti yang kita tahu, ilmu adalah pengetahuan. Sebenarnya pengetahuan ni daripada zaman Nabi Adam lagi, dia dah ada. Jadi untuk ilmu di zaman Rasulullah bermula daripada surah ini, iaitu dengan membaca. Membaca adalah ilmu yang pertama yang diajarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tengok balik dekat cerita pasal kisah Nabi Adam, waktu Nabi Adam dijadikan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kat situ dia surah tu dekat muka surat tu dia menceritakan pasal nama-nama benda yang diajarkan kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Jadi itu sejarah yang pertama untuk manusia. Dan untuk di zaman Rasulullah, ilmu yang pertama adalah yang ini. So kita tengok next slide. So kita pergi ke objektif pendidikan Islam di zaman Rasulullah. Okey, pendidikan tersebut ialah untuk membentuk sasar Islamiah yang tulen serta mampu berjuang bagi menegakkan Islam sebagai agama Allah yang suci. Oleh itu, isi kandungan pendidikan yang disampaikan itu bergantung kepada wahyu daripada Allah SWT sendiri. Dengan yang demikian, bermaksud bahawa kelahiran pendidikan Islam adalah merupakan satu era baru bagi dunia pendidikan yang ada pada masa itu. So, objektif pendidikan di zaman Rasulullah ni, dia ilmu yang disampaikan untuk membentuk motivasi diri kepada Muhammad Islam. Sebab zaman tu zaman ilmu-ilmu yang dikuasai oleh orang-orang jahiliah. Jadi bila pendidikan Islam ni muncul, dia nak membentuk balik manusia tu mengikut apa yang sepatutnya lah, yang terjadi lah, yang sepatutnya lah. Jadi objektif pendidikan Islam di zaman Rasulullah ni tak lain tak bukan hanya untuk membentuk sasar Islamiah yang original, tulen, yang mampu menegakkan Islam sebagai agama Allah. Okay, kita pergi kepada sejarah pendidikan Islam di zaman Rasulullah. Kita tengok balik sejarah dia. Sejarah dia, pada masa wahyu pertama diturunkan oleh Allah SWT, di kota Mekah hanya terdapat 12 orang sahaja penghuninya yang tahu membaca, manakala di Madinah pula hanya 11 orang. Kat sini kalau kita tengok, waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu turun, dekat Mekah tu 12 orang je yang boleh baca. Yang lain semua tu macam buta huruf. Tak tahu lah buta huruf ke ataupun dia memang tak ada ilmu untuk membaca ke. Lepas tu kat Madinah ada 11 orang. Ini kota kota ni besar. Dia bukan kecil, kota ni besar. Maknanya banyak-banyak manusia kat situ. Ada 12 orang dekat Mekah dan 11 orang kat Madinah yang tahu membaca. Namun pandangan Rasulullah SAW terhadap perlunya ilmu dapat dilihat dalam tindakan bijaknya
apabila memberi pilihan kepada musuh Islam yang ditangkap dalam perang Badar. Tawanan diberi pilihan untuk menebus diri dengan mengajar 10 orang kanak-kanak Islam Madinah membaca dan menulis. Pendidikan di zaman Rasulullah SAW dapat dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu pendidikan di Mekah dan pendidikan di Madinah. So kalau kita tengok balik sejarah pendidikan Islam ni, setiap kali perang macam perang Badar, tawanan ni orang kata hostage, dia diberi pilihan untuk menebus diri dengan cara dia kena ajar untuk membaca dan menulis. Kat sini kalau kita tengok dia punya sumber tenaga orang-orang pandai time tu kurang. Jadi dengan pilihan ni Nabi boleh mencari pengajar-pengajar dalam keadaan yang mudah dan cepat. Yalah sebab time tu kan buat 12 orang dengan 11 orang boleh baca. So sikit sangat. Lepas tu diorang pun time tu apa benda, time tu orang tak Islam lagi. So kita pergi kan, dia ada dua peringkat perkembangan pendidikan di Mekah. Okay, kita pergi sini Ni kita cerita pasal perkembangan pendidikan Islam di Mekah ni. Pendidikan Islam di Mekah tertumbuh pada dua aspek, iaitu aspek akidah dan akhlak. Ia mengalami dua tahap, iaitu secara rahsia dan terbuka. Jadi kat sini pendidikan Islam di Mekah tertumbuh pada dua aspek, iaitu aspek akidah dan akhlak. Jadi dia nak bentuk sasian, nak bentuk agama, dia punya dalaman tu kena kukuh. Jadi wahyu ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan Nabi waktu tu hanya untuk aspek akidah dan akhlak. Dia ada dua, rahsia dengan terbuka. Ni salah tulis ni, tutup ni salah tulis ni, salahkan PDF. Okay, kita pergi pada tahap rahsia. Kita tengok macam mana perkembangan pendidikan pada tahap rahsia. Berlaku pada peringkat awal Rasulullah SAW mengajar Al-Quran kepada kaum keluarganya. Hasil daripada usahanya ini Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harith telah memeluk Islam. Jadi kat sini kita tengok peringkat awal ni, tahap rahsia ni, Nabi akan mengajar Al-Quran ni pada orang-orang rapat dia, keluarga dia. Kalau kita tengok, okay. Peringkat Islam yang pertama lahir di rumah Al-Arqam ibni Abi Al-Arqam di As-Safa, Mekah pada tahun 610 Masihi. Pendidikan tersebut telah diatur dan dikendalikan oleh Nabi Muhammad secara sulit selama 3 tahun. Olehkan Rasulullah kepada umat Islam supaya menguasai pelbagai ilmu pengetahuan, bukan sekadar kata-kata dalam bentuk sabda atau teori saja, malahan diperlihatkannya menerusi amalan. Okay, kalau kita tengok sini, Nabi kalau dulu dia galakkan umat Islam ni untuk kuasai pelbagai ilmu pengetahuan. Macam kalau kita tengok sekarang, kalau sekolah tahfiz, dia belajar bagi agama je. Tak boleh sebenarnya. Bukan tak boleh, boleh tu boleh. Tapi dia tak ikut sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi dia galakkan semua. Kalau sebab tu, kalau korang tengok, antara sekolah tahfiz yang belajar tahfiz saja dengan sekolah tahfiz yang ada akademik. Jadi pemikiran sekolah tahfiz yang ada akademik tu lagi jauh sebenarnya. Walaupun nak lagi mantap full tahfiz lah, tapi dunia dia macam kurang sikit. Baginda tidak berhenti-henti menyampaikan ilmu Allah itu, sama ada di rumahnya, di rumah sahabat seperti di rumah Al-Arqam, di masjid juga tempat-tempat perhimpunan. Rasulullah sesekali tidak mengizinkan individu dan masyarakat Islam berada dalam kejahilan dan buta huruf. Rasulullah SAW sendiri memerintahkan supaya sahabat belajar menulis. Jadi kita tengok sini dekat tahap rahsia ni, Nabi ni dia tak henti menyampaikan ilmu Allah, tapi dia bukan open. Dia sampaikan kat mana? Kat rumah sahabat, kat masjid, dengan tempat-tempat perhimpunan. Tempat-tempat perhimpunan ni dia tak open tau. Dia macam notice board, tempat notice board kecil je, macam tu. Lepas tu waktu zaman tahap rahsia ni, Nabi ni dia siap perintahkan supaya sahabat-sahabat dia belajar menulis, belajar membaca. Ni kalau macam kita ni, kalau kita tengok contoh kita kat Indonesia ni, kita ada kawan-kawan kita malas, tapi kita macam biarlah dia malas. Sebenarnya tu satu sikap yang tak baik lah.
Kerana kita kena contohi Nabi. Kita kena tegur orang tu untuk dia berubah menjadi lebih baik. Okey, sambungan dia. Baginda menyuruh agar setiap seseorang memberi pelajaran kepada keluarganya. Pada zaman permulaan itu, umat Islam hanyalah mengambil berat tentang hukum agama dari Al-Quran dan tafsirnya. Hadis dan hal-hal mengenai periwayatan hadis serta bagaimana menentukan hukum hakam. Galakkan Rasulullah supaya memiliki ilmu pengetahuan bukan sahaja tertentu pada golongan lelaki, juga kepada golongan perempuan. Sebagai contoh, baginda pernah mengundang Syafah Al-Adawiyah mengajak isterinya, Sayyidah Hafsah, mengenai tulis, menulis dan membaca. Kegiatan dan galakkan Rasulullah itu penuhnya menghasilkan bilangan umat Islam yang ramai sama lelaki atau wanita yang pandai membaca dan menulis, atau dengan kata lain yang berilmu pengetahuan. Jadi kat sini kita dapat lihat yang Islam ni dia fair. Lelaki dengan perempuan tu fair. Dia tak ada kata lelaki lagi power dari perempuan, tak. Lelaki perempuan fair. Lelaki pandai, perempuan pandai. Cuma beza dia, lelaki ni hati dia kental, perempuan dia hati dia tak kental. Jadi kat sini ajaran Islam ni dia menunjukkan bahawa Islam ni fair. Dia tak ada kata perempuan tak boleh buat decision contoh. Tak. Macam lebih kurang lah. Okay, seterusnya tahap terbuka. Nikah Islam dalam tahap terbuka bermula apabila Rasulullah SAW menerima perintah seperti mana yang tercatat dalam surah Al-Hijj. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang bermakna, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Okay, kalau kita tengok kat sini contoh ayat dia, kita tengok surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab pasal Abi Talib. Seperti dia Abi Lahab bin Watab. Abu Lahab, pasal Abu Lahab. Time ni Nabi dah open. Bila turunnya ayat ni, Nabi dah start open. Dengan perintah tersebut, nikah Islam dilakukan secara umum meliputi semua tempat di sekitar kota Makkah dan golongan di luar Makkah yang datang mengerjakan haji. Pengaruh pendidikan Islam ketika itu mula mengungkap institusi pendidikan dan pemerintahan jahiliah Makkah. Hal ini menyebabkan seluruh keluarga Nabi dipulaukan. Namun pada tahun ke-11 kerasulan Nabi, nikah Islam mula berkembang setelah termeterai perjanjian Aqabah 1. Jadi kat sini kita tengok slide sebelum ni. Turun je ayat ni, Nabi dah start open. Ceramah open. Pasal akidah dan juga akhlak. Nabi dah start open. Tapi sebabkan ni umat Islam tu dah berkembang, jadi orang pernikahan dan pemikiran jahiliah ni dia macam tergugat. So cara dia pulaukan Nabi. Tapi benda tu hanya sementara. Sampailah termeterai perjanjian Aqabah 1. Saya nak cerita pasal perjanjian Aqabah 1 ni tapi agak panjang, jadi saya akan kemudiankan. Okay, seterusnya adalah perkembangan pendidikan di Madinah. So bila Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, tentu Nabi dapat wahyu untuk pergi ke Madinah. Jadi kat Madinah ni pendidikan dia dah berubah. Jadi kat Madinah ni dia lebih pada bukan akhlak akidah, dia lebih pada semua orang tahulah lebih pada apa. Okay, kita tengok perkembangan ilmu pengetahuan dakwah dan bagi Islam lebih pesat apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah pada tahun 632 Mesir. Sejajar dengan perkembangan dan penurunan wahyu, kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk yang lebih meluas, sistematik dan formal. Berbagai aspek kehidupan dipelajari dan diajar kepada mereka. Memandangkan kepada kepesatan perkembangan Islam, maka lebih banyak sekolah dan masjid yang didirikan pada masa tersebut. Jadi kita tengok bila Islam ni dah kembang pesat, dah tak ada enemy, tak ada challenge. Time tu Nabi dah start bina sekolah, bina masjid. Antara masjid dia adalah Masjid Nur, Quba dan Nabawi. Terdapat juga 9 buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah. Antaranya yang terpenting adalah sekolah Kaabah. Rasulullah sering melawat sekolah itu dan mengadakan perbincangan dengan pelajar-pelajarnya. Di samping itu, Rasulullah juga menghantar guru-guru untuk mengajar di seluruh wilayah Islam di semenanjung tanah Arab.
Jadi kita tengok kat sini dekat Madinah ni, time Islam dah berkembang, time tu Nabi dah start buat sekolah. Bila Nabi buat sekolah, Nabi akan sentiasa melawat sekolah tu. So dia akan bincang dengan pelajar. Oh, macam ni, macam ni. Dia tak sebenarnya bincang pasal pasal apa? Pasal ilmu. Kadang-kadang dia bincang pasal situasi. Macam tu lah lebih kurang. Samping tu Nabi juga time tu kan Nabi dah boleh hantar guru-guru untuk mengajar. Sebab sebelum ni Nabi tak boleh macam tu. Sebab orang yang berilmu sikit. Jadi Nabi gunakan tawanan perang. Tapi bila dia dah pindah Madinah, time tu dah perkembangan Islam tu dah sejajar dengan dia punya landasan perkembangan dia. Time tu orang-orang pun dah pandai. Jadi kat sini kalau kita tengok kemenangan untuk Nabi adalah dari segi akademik dia nombor 1. Dia menang sebab orang Jahilah ni pemikiran dia primitif. Dia tak, dia punya pemikiran dia tu kuno. Mungkin dia tak cukup sains dan juga teknologi tentu. Orang kata apa, macam orang-orang Melayu dulu, jangan tidur jangan duduk atas bantal lah. Dia bagi ayat-ayat merapu tu untuk menakut-nakutkan lah murid-murid. Sampai di situ saja bahagian saya. Seterusnya saya akan bagi kepada Ajwad bin Muhammad Nasir.